Pengumpulan Al-Quran. Maksud pengumpulan Al-Quran terbahagi kepada dua, iaitu mengumpul bermaksud menghafal Al-Quran. Yang kedua, menulis Al-Quran secara keseluruhan dengan memisahkan ayat demi ayat dan surah demi surah, ataupun menyusun ayat sahaja. Di dalam kitab Mabahis fi Ulum Quran terdapat dua zaman pengumpulan Al-Quran. Yang pertama pada zaman Nabi Muhammad SAW dan yang kedua pada zaman sahabat. Pada zaman sahabat pula terbahagi kepada dua orang sahabat, iaitu Saidina Abu Bakar As-Siddiq dan Saidina Uthman bin Affan. Jadi, mari kita menelusuri dengan lebih mendalam tentang kedua-dua zaman ini. Zaman Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW menghafaz semua wahyu dan ayat yang diturunkan kepada baginda. Kemudiannya baginda akan membaca dan menyampaikan kepada para sahabat dengan cara tartil. Pada zaman ini, Al-Quran disampaikan melalui dua cara, iaitu bacaan khutbah dan bacaan dalam solat. Pada zaman Nabi, penulisan dan catatan ayat Al-Quran dilakukan oleh para sahabat yang dalam kadar yang diizinkan oleh baginda dengan cara dan peralatan yang sesuai. Para sahabat akan menulis Al-Quran di pelepah tamar, kulit-kulit binatang, kepingan-kepingan kayu, tulang belulang dan batu. Pada zaman Nabi ini juga, para sahabat tidak dibenarkan menulis hadis kerana ditakuti bercampur aduk dengan Al-Quran. Antara sahabat yang merupakan penulis wahyu ialah Khulafa ar-Rasyidin, Zaid bin Thabit dan Ubay ibn Ka'ab. Ada sebahagian sahabat menulis Al-Quran tanpa perintah Rasulullah. Mereka juga memperlihatkan hafalan dan tulisan Al-Quran mereka kepada Rasulullah. Al-Quran belum disatukan dalam satu mushaf pada zaman ini. Antara sebabnya kerana Al-Quran tidak disusun secara tertib mengikut susunan penyurunannya. Tulisan-tulisan Al-Quran yang ditulis oleh para penulis wahyu dengan arahan dan panduan daripada baginda telah disimpan di rumah baginda sendiri. Sebagai tambahan, antara sebab-sebab Al-Quran tidak dikumpulkan dalam satu mushaf pada zaman Rasulullah SAW ialah Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, malahan berlaku secara beransur-ansur dan berperingkat-peringkat. Selain itu, susunan ayat-ayat dan surah tidak mengikut susunan penurunannya. Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang dimansuhkan dengan turunnya ayat lain yang memansuhkannya. Pada masa itu juga, belum terdapat sebab-sebab yang memerlukan kepada pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf. Lagipun, terdapat ramai penghafal dan penulis wahyu yang berada di pelbagai tempat. Seterusnya, pada zaman sahabat iaitu zaman Abu Bakar As-Siddiq, terdapat pelbagai gerakan golongan orang yang enggan membayar zakat, Nabi palsu, golongan murtad selepas kematian Rasulullah SAW. Pada masa itu, berlaku perang Yamamah Ar-Riddah yang meragut nyawa ramai 70 orang para penghafaz Al-Quran. Saidina Umar berasa bimbang lalu bertemu dengan Saidina Abu Bakar dan mencadangkan agar Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf. Apabila perkara ini berlaku, Saidina Abu Bakar mengarahkan kepada Zaid bin Thabit supaya mengetuai kumpulan mengumpulkan Al-Quran dibantu dengan Ali bin Abi Talib, Ubay bin Ka'ab dan Uthman bin Affan. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, mushaf Al-Quran disimpan oleh Saidina Umar dan selepas Saidina Umar meninggal dunia, kemudian disimpan oleh Hafsah binti Umar. Seterusnya, pada zaman Saidina Uthman bin Affan. Pada masa ini, Empayar Islam berkembang luas. Para sahabat dihantar ke negara-negara Islam untuk mengajar Al-Quran dengan mengikut bacaan mereka sendiri. Perbezaan bacaan menyebabkan orang Islam berselisihan faham, menyalahkan bacaan orang lain sehingga berlaku perpecahan umat Islam. Lantaran itu, Uthman memerintahkan kepada Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As dan Abdul Rahman bin Harith untuk salin semula sebanyak 6 naskah Al-Quran yang disahkan bacaan dan sebutan yang diakui betul. Setelah selesai naskah asal dikembalikan kepada Hafsah. Naskah yang baru disalin dihantar ke Mekah, Madinah, Basrah, Syam dan Kufah untuk mengelakkan perselisihan dalam bacaan. Naskah asal itu dikenali dengan nama Mushaf Osmani, iaitu seperti yang ada pada hari ini. Terdapat perbezaan pengumpulan Al-Quran pada zaman Nabi,
Abu Bakar dan Osman. Tujuannya ialah pada zaman Nabi hanya untuk menjaga Al-Quran kalau hilang dari ingatan. Pada zaman Abu Bakar pula dikumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, dan pada zaman Osman hapuskan salah faham orang Islam tentang bacaan Al-Quran. Selain itu, pada zaman Nabi ditulis Al-Quran di pelepah-pelepah tamar batu-batu, manakala pada zaman Abu Bakar dan Osman surah-surah disusun sehingga menjadi satu mushaf. Sekian, terima kasih daripada saya Nur Syazwani binti Ma'zan, 057915, Diploma Pengajian Islam dengan Teknologi Maklumat.